أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi pada hari ini untuk sambung pengajian Sirah Khulafa Ar-Rashidin. Masih lagi kita berbincang tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelum kita mula buku ni, macam biasa, kita ambil sedikit masa untuk sembang-sembang sikit tentang isu-isu yang selalu dibincangkan, yang panas dibincangkan oleh ramai orang. Hari ini kita tak cerita pasal politik lah. Minggu lepas cerita dah pasal politik sikit. Sampai marah 2-3 orang tak mai terus. Ini kita cerita bab lain pula. Lawak je. Tak ada kena-mengena dengan sesiapa. Lawak je. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan-puan, kalau perasan, baru-baru ni, di awal minggu ini, ada satu kenyataan yang dibuat oleh satu orang ustazah. Ada kenyataan dibuat oleh ustazah. Saya pun tak tahulah ustazah tu memang dia punya latar belakang pengajian Islam ke ataupun sekadar penceramah. Saya pun tak kenal dia, tak tahu. Kenyataan yang dibuat oleh ustazah tu katanya dia buat hentaman teruslah kepada doktor lelaki yang kerja sebagai ginekologi kan. Doktor lelaki yang jadi doktor beranak. Dan juga dia gelarkanlah orang yang hantar isteri dia ataupun biarkan isteri dia bila bersalin diuruskan oleh doktor lelaki ni, katanya dayus. Kita nak bincang sikit. Ni kita bincang berat sikit lah hari ni. Kita bincang sikit. Bagaimana isu ini nak dibahaskan mengikut pandangan ulama fiqh ataupun mengikut pandangan kaedah-kaedah fiqh. Pertama sekali, ustazah tu baik pergi kat dia lah. Perkataan dia tak sesuai dan banyak perkara yang tak tepat pun. Tak bolehlah hukum. Macam kita kritik baru-baru ni isu berkaitan dengan kopok leko dan sebagainya. Dalam isu yang orang ada berbeza pandangan. Bila ada berbeza pandangan, perkataan-perkataan begini tak sesuai diucapkan. Panggil orang dayus, samalah juga dengan yang kita ucap sebelum ni. Kita nak mengetengahkan manhaj ni. Kita nak mengajar orang untuk jadi pertengahan. Boleh berbeza, tapi jaga perkataan, ucap perkataan yang baik-baik dan itu menjadi kewajipan kita. Baik, balik kepada isu ni. Kalau orang tanya kan, soalan asal, orang tanya soalan biasa je. Boleh ke tak boleh seorang perempuan, dia melahirkan anak dan kelahiran itu disambut oleh lelaki? Kalau orang tanya soalan tu, boleh ke tak boleh? Ataupun dalam istilah Arab dia, para ulama katakan taulidur rajul lil mar'ah. Lelaki menjadi facilitate ataupun mempermudahkan urusan kelahiran bagi seorang perempuan. Boleh ke tak boleh? Asalnya, boleh tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Okey, darurat. Ada kata darurat, ada kata harus. Yang penting kena ada jawapan lah, jangan tak ada jawapan. Yang tak ada jawapan, leceh lah. Boleh ke tak boleh? Duk fikir sampai sudah tak habis. Boleh ke tak boleh? Okey, ala kulli hal. Kalau nak bincang isu ni kan, kalau kita lihat teks para ulama silam, okey, apa yang ditulis oleh para ulama silam, hampir kesemua mereka bersepakat, ijma', okey, kesemua mereka ijma' bersepakat bahawa lelaki tak boleh sambut kelahiran melainkan darurat. Maknanya, melainkan di tempat tu tak ada perempuan dah. Orang tu seorang je nak melahirkan anak, tak ada perempuan. Orang mesti memerlukan seseorang untuk tolong dia, yang ada lelaki seorang je. Bukan mahram lelaki tu tolong dia. Ataupun dia ada kes tertentu yang kepakaran untuk memudahkan kelahiran dia tak ada pada perempuan lain.
Kalau laki tak tolong dia, dia mati. Itu maksud darurat asalnya lah. Melainkan kes-kes begini, para ulama, dululah ulama silam berpandangan tak boleh bagi lelaki menyambut kelahiran. Asalnya. Jadi kalau tengok kitab-kitab fiqh, mana-mana madhab sekalipun, para ulama memegang pandangan ni. Kenapa mereka pegang pandangan ni? Itu soalan yang besar. Kenapa mereka pegang pandangan ni? Realiti dia, sepanjang ketamadunan manusia, daripada zaman Nabi Adam lah, sepanjang ketamadunan manusia, tak kira lah berapa ribu tahun, sehingga tahun 1900, kelahiran dianggap proses biasa. Sehingga 1900 lebih sikit. Kemudian negara berbeza-beza. Ada negara yang awal mengubah konsep kelahiran tu daripada proses semula jadi kepada sesuatu yang memerlukan pemerhatian pakar kesihatan. Di US mungkin mula awal 1915, 1920, masa tu mereka mulakan gerakan, tak, ini adalah isu kesihatan. Jadi midwife yang tidak terlatih tak boleh buat kerja ni. Doktor yang kena buat. Ataupun nurse midwife yang memang terlatih kena buat. Di US mula awal lah 1920 macam tu. Di Malaysia bila dia mula agak lewat. Sampai tahun 1960 lebih lagi, kebanyakan kelahiran berlaku di rumah, kan? Sampai 1960 lebih. Saya tak tahu tuan-tuan yang lahir masa tu. Haji Basit, awak nak kat mana? Rumah ke hospital? RSD Betul Bahat. Hospital? Rumah sakit daerah. Alah, okey, Haji Basit kat rumah. Rumah sakit daerah. Rumah sakit, hospital lah tu. Alah, susah. Susah betul. Abang Rahman kat Prince Court. Kat rumah? Okey. Tak habis cerita. Okey. Maksudnya, sehingga 50-an dan 60-an, kebanyakan orang masih melahirkan anak di rumah. Ketika itu. Disambut oleh bidan kampung. Tak kira lah dia ada khurafat dia lah, apa kan, dia punya suka lah. Tapi itu realiti. 60-an, masih lagi begitu. Betulkah kelahiran ni adalah proses yang memerlukan pemerhatian kesihatan? Itu soalan seterusnya. Betul ke? Betul ke tak? Betul. By numbers, betul. Tengok graf kan? Graf ibu yang mati ketika melahirkan anak pada tahun 50-an, hujung 50-an, 60-an, dalam 100,000 kelahiran, kalau tak silap saya di Malaysia, 500 orang ibu mati dalam 100,000 kelahiran. 500 orang mati dalam 100,000 kelahiran. Ibu. Sekarang ni, dalam 100,000 kelahiran, 29 orang sahaja mati. Artinya, dengan pemerhatian kesihatan yang bagus, kita selamatkan nyawa banyak ibu. Kan? Yang mati dulu 500 daripada setiap 100,000, sekarang tinggal 29 ataupun 30 daripada 100,000. Itu untuk ibu. Untuk anak lagilah memberi kesan yang banyak. Dahulu, 1960-an, awal 60-an, dalam 1,000 kelahiran, 100 berakhir dengan kematian. Siapa-siapa yang ada anak 10, 11, normal case kan? Seorang mati, 2 orang mati. Itu kebiasaan. Makcik-makcik, tok nenek yang ada anak 10, 11, adalah anak dia mati masa kecil ataupun masa kelahiran. Setiap 1,000 kelahiran, 100 kematian. Sekarang, 5 kalau tak silap saya. Di Malaysia, tinggal 5. Setiap 1,000 kelahiran, tinggal 5. Jadi, letak ini into konteks. Jelas. Kelahiran, proses kelahiran, walaupun ulama' dahulu berpandangan dia adalah proses natural, berlaku kepada kebanyakan orang, tetapi dengan pemerhatian kesihatan yang bagus, observation, treatment dan sebagainya, bilangan ibu dan anak yang mati berkurang. Berkurang dengan banyak. Jadi fatwa kena ambil kira ni lah, kena ambil kira. Jadi artinya, proses kelahiran tu sendiri, fatwa telah berubah daripada zaman dulu dia anggap itu sekadar perkara biasa yang berlaku dalam kehidupan manusia, berubah kepada satu kehendak kesihatan. Itu 2. Baik, apabila kehendak kesihatan, ini memerlukan pemerhatian kesihatan. Tengok deh, step by step ni. Yang ketiga, boleh tak boleh orang lelaki pi rawat perempuan ataupun perempuan rawat lelaki? Boleh ke tak boleh?
Ini soalan ketiga. Kan ni semua orang jadi fuqaha. Balik buat fatwa masing-masing. Boleh tak? Ada tak zaman Nabi perempuan berubat lelaki? Ada tak? Masa perang, ada kan? Masa perang. Kata sahabat dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari letak dalam bab tadawil mar'atu lirrajul awir rajul lil mar'ah. Perempuan mengubati lelaki ataupun lelaki mengubati perempuan. Al-Imam Al-Bukhari riwayatkan hadis daripada Rubai' bintul Muawwadh ibnul Afra. Rubai' bintul Muawwadh ibnul Afra. Nama Arab ni tuan-tuan pening tau. Ejaan dia sama je. Ra, ba, ya, ain. Kan? Ra, ba, ya, ain. Kalau tuan-tuan ada orang tulis dalam ID dia, nama dia Ra, ba, ya, ain. Jangan sebut lagi. Tengok dulu. Kalau dia laki, macam mana nak sebut nama dia? Kalau laki nak sebut apa? Rabi'. Kalau perempuan jangan panggil Rabi'. Rabi' bukan nama perempuan. Kalau perempuan jadi Rubai'. Ejaan dia sama, tapi sebutan dia berbeza. Tu yang saya main mula-mula tu struggle sikit. Ejaan mungkin sama, tapi kalau perempuan Ra, ba, ya, ain, nama dia Rubai'. Rubai' binti Muawwadh bin Afra. Dia meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Katanya, kunna naghzu ma'a Rasulillah SAW fanasqil qaum wa nakhdumuhum wa naruddal qutla wal jurha ilal Madinah. Katanya kami ikut berperang di zaman Nabi SAW. Kami bagi minuman kepada tentera dan kami berkhidmat kepada mereka, dan juga kamilah yang bawa balik orang yang tercedera ataupun yang mati ke Madinah. Artinya hadis ni menunjukkan masa perang bolehlah perempuan merawat lelaki. Tapi kalau kita tengok tafsiran kepada hadis, sebahagian ulama fiqh, masih Haji Kai, panjang umur, murah rezeki. Baik. Tafsiran kepada hadis ni, sebahagian ulama mereka keras. Mereka kata, tak, ini tolong keluarga masing-masing. Saya rasa tafsiran tu mungkin tak tepat lah. Dalam medan perang, orang tak check dah family siapa kan. Buat balik je. Umumnya, hadis ni menunjukkan di zaman Nabi, ketika berlaku darurat, dalam situasi perang, perempuan menjadi nurse ataupun doktor yang menjadi perawat lah kira. Perempuan menjadi perawat. Itu berlaku di zaman Nabi SAW. Kalau tak perang pula macam mana? Situasi biasa. Boleh ke tak boleh? Duk saya saja ya. JDT. JDT yang bola. JDT. Kenapa dengan JDT? Nurse rawat pemain. Macam mana? Tak faham? Oh, nurse. Nurse bukan. Semua orang pun nurse rawat juga. Nurse orang tak komplain. Orang komplain perempuan rawat lelaki je. Orang komplain lelaki rawat perempuan je. Baik, balik cerita kita. Kenapa JDT? Semua orang pun rawat juga. Baik, seterusnya kan. Dalam situasi biasa, okay, balik kepada situasi biasa. Ada hadis riwayat Muslim di mana Ummu Salamah radhiyallahu anha minta izin kepada Nabi SAW untuk berbekam. Ista'dhanat Ummu Salamah an-Nabi SAW fil hijamah. Diminta izin kepada Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia minta izin kepada Nabi SAW untuk nak berbekam. Fa'amara Nabi SAW Abu Dhabiyah an yahjumaha. Nabi minta seorang lelaki, Abu Dhabiyah, untuk buat hijamah kepada Ummu Salamah. Kata Jabir bin Abdullah, aku rasa mungkin lelaki ini dia adalah sama ada budak kecil yang la yahtalim, belum sampai umur baligh, ataupun mungkin dia ada kena-mengena sepupu Ummu Salamah. Cuma wallahu alam, nas tak sebutlah, itu sangkaan Jabir. Dan Abu Dhabiyah ni terkenal sebagai orang yang suka buat hijamah, dan itu kepakaran dia. Dia seorang hamba. Nabi panggil dia beberapa kali dan Nabi bagi upah kepada dia. Jadi menunjukkanlah, di sini menunjukkan bahawa kalau itu profession orang tu, dalam kes ni lah, profession orang tu, hadis ni menunjukkan bahawa kalau atas urusan perubatan, kepakaran tu ada pada lelaki ataupun ada pada perempuan, bolehlah berjumpa doktor yang lain jantina. Tapi saya sebut sekali lagi, kebanyakan ulama, mereka bila tafsirkan hadis ni, mereka katakan ini dalam urusan sama ada darurat ataupun mahram.
darurat ataupun mahram dia boleh selesaikan, orang lain tak boleh. Baik, balik kepada soalan kita asal tadi. Boleh tak boleh doktor lelaki yang sambut kelahiran perempuan? Kalau kita campurkan semua hadis-hadis yang ada ni dan kita bersetuju bahawa proses kelahiran ni bukan proses natural semata-mata, memerlukan pemerhatian kesihatan untuk mengelakkan kematian. Boleh tak boleh lelaki buat kerja tu? Boleh? Saya tak tahu, saya tak jawab. Itu tuan-tuan jawab. Tapi saya nak cerita. Di satu sudut, betulkah semua proses kelahiran ni memerlukan campur tangan pakar kesihatan? Itu soalan lain juga. Kalau kita kata darurat artinya melibatkan hidup mati. Sebab tu ada kaedah kata Al-Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nazair, dia kata ad-darurat tubihul mahdhurat. Ketika darurat dihalalkan perkara-perkara yang haram. Yang haram jadi halal ketika darurat. Tapi bukan suka hati kita lah. Ad-darurat tuqaddar biqadriha. Darurat tu kena ukur berdasarkan kadarnya. Bukan suka hati semua ikut darurat je. Ada kadarnya. Baik. Kena ukur lah. Bila darurat tu dah hilang, tak bolehlah ambil kaedah tu. Tapi kalau darurat ni terlampau banyak dalam bidang yang kerajaan tak boleh nak asingkan. Doktor lelaki rawat lelaki je. Doktor perempuan tak boleh nak rawat perempuan je. Kalau kes yang begini terlalu banyak dan terlalu susah nak kontrol. Kata Imam Suyuti, dalam kes begini, kalaulah pegang pandangan haram, asalnya haram kena cari perempuan juga untuk rawat perempuan, laki juga untuk rawat laki. Kalaulah haram, kata Imam Suyuti, walau ammal haram, kalau perkara haram tu menjadi wala yujadu halal fihi illa nadir. Di tempat itu tak ada dah yang halal, nadir, susah nak cari. Kata Imam Suyuti, dalam kes ini yajuz isti'maluhu lil hajah la yaqtasir ala darurah. Kalau kes begini, ada keperluan boleh ambil perkara haram, tidaklah sekadar darurat semata-mata. Artinya contoh kan, satu tempat kita pergi dalam hutan kita pergi, tak ada binatang dah, tak jumpa apa kecuali jumpa babi je. Ini darurat makan babi sekadar keperluan. Kalau tak makan mati, terpaksa makan. Keperluan, darurat. Tapi kalau pergi ke satu tempat kita dikurung, katakan dikurung dalam satu penjara, yang dalam penjara itu babi sahaja dihidangkan. Tak ada benda lain, babi sahaja. Contohlah. Adakah dia kena tunggu setiap kali dia nak mati baru dia pergi makan, ataupun bila dia lapar dia makan? Macam mana? Dia terpaksa. Bila dia lapar, dia makan. Kalau tak ada pilihan lain dah. Ini katakanlah kalau kena penjara, duduk dalam penjara, lock up, tak mau sangat, hang makan ni saja yang ada. Dalam kes tu, setiap kali lapar, dia boleh makan lah. Jadi, pandangan kita kata dalam bab hospital ni, bukan sekadar darurat semata-mata. Ada keperluan pergi ke hospital, tak kisahlah doktor lelaki ke, doktor perempuan ke, nurse lelaki ke, nurse perempuan ke, rawat. Sebab itu keperluan pentadbiran. Susah nak asingkan, susah. Balik kepada kes beranak tadi ni, soalan dia yang dipersoalkan, apakah semua kes bersalin ni darurat yang memerlukan campur tangan pakar? Tak semua. Ada kes berisiko tinggi. Kes berisiko tinggi, dalam kes ini, darurat kesihatan. Jadi, laki ke, perempuan ke, siapa yang rawat, doktor mana yang ada, itulah rawatan. Tak ada siapa-siapa pun dayus kat sini, tak ada haram kepada sesiapa pun. Ini darurat. Walaupun siapa nak kata asalnya haram, hukum ini adalah hukum darurat yang kalau orang tu tak rawat dia, orang tu mati. Kalau nak main kira, nak cari doktor perempuan juga, susah. Sebab pekerja kat hospital, pakar-pakar kat hospital ada lelaki, ada perempuan. Takkan nak suruh perempuan kerja, lelaki tak kerja. Jadi susah, tak boleh nak bahagi. Tak boleh juga buat kaedah. Doktor perempuan, doktor lelaki, dia rawat yang bukan Islam je. Yang Islam semua bagi doktor perempuan. Siapa nak pergi susun macam tu? Susah. Maka dalam kes begini, tak ada masalah terus. Tak ada perbincangan. Soalan dia, untuk kes kelahiran berisiko rendah, pakar-pakar kesihatan sepakat. Semua sepakat. Diamalkan di Qatar. Dan di Malaysia juga sepakat. KKM buat garis panduan, seingat saya,
untuk kebenaran minta kebenaran nak lahir di luar hospital, di rumah, diuruskan oleh bidan, nurse terlatih. Dia ada syarat-syarat. Kelahiran tu, salah satu syarat dia mesti berisiko rendah. Artinya untuk kes berisiko rendah, nurse, midwife, cukup kepakaran untuk handle. Cukup. Tak ada darurat dekat sini. Darurat kesihatan tak ada. Orang tu dia pergi buat check up sepanjang 9 bulan mengandung, dia buat check up dan dia memang letak orang dengan cek yang terakhir, memang dia duduk dalam kategori risiko rendah. Dia duduk dekat situ contohnya. Dia duduk dekat situ dah. Dan walaupun dah lah berisiko rendah dan dia duduk di fasiliti kesihatan, dengan mudah dia boleh pindah ke ICU, dengan mudah dia boleh dapat segala peralatan, dengan mudah pakar ada di sekeliling, boleh masuk bila-bila masa. Ini risiko rendah. Ini soalan yang paling besar. Boleh tak boleh? Dalam kes kelahiran berisiko rendah, yang bukan darurat kesihatan, dihandle oleh pegawai lelaki. Sama ada doktor ke, doktor pelatih ke, midwife lelaki tak ada kat Malaysia kan? Ada bidan lelaki? Ada tak? Ada bidan lelaki? Bidan terjun banyak lah. Kan? MC tak main, orang lain kena ganti jadi MC. Tapi bidan lelaki tak ada lah kot. Baik. Okay, ini soalan yang saya nak tanya betul-betul. Boleh tak boleh? Cuba jawab, boleh tak boleh? Ha? Ya ke tak boleh? Fikir tengok, boleh ke tak boleh? Apatah lagi, ni saya nak tambah lagi soalan ni. Fikir lagi ni. Bagaimana pula kalau darurat kesihatan dia diuruskan oleh doktor perempuan ataupun bidan? Ada doktor pelatih lelaki yang berdiri di situ untuk tengok proses tu sahaja. Boleh ke tak boleh? Saya tahu kakak tak nak, tak apa. Bukan cerita nak tak nak. Dia boleh ke tak boleh? Dia duduk untuk tengok dan belajar. Boleh ke tak boleh? Susah juga cerita ni. Ustazah tu senang dia main lempak perkataan. Nak fikir punya susah. Banyak isu kan yang bercampur aduk. Jadi untuk soalan ni, tuan-tuan rasa macam mana? Boleh tak boleh? Belajar tak apa kot. Boleh jadi juga jawapan tu. Baik, dalam kes ni kan, ia bukan lagi darurat kesihatan lah. Kan? Bukan melibatkan hidup mati orang tu. Dan bukan juga melibatkan pesakit itu punya keperluan. Dia tak perlu dah. Untuk dia seorang bidan yang ada untuk kes berisiko rendah dah memadai. Adakah ini darurat ataupun tak? Cuba fikir. Untuk kepentingan perempuan tu bukan darurat. Tapi untuk keperluan melatih doktor, untuk memastikan ada kesinambungan, akan datang terus akan ada doktor, dan tak ramai perempuan yang jadi pakar dalam bidang ini. Doktor lelaki masih perlu cover perempuan yang kurang dalam bidang ini. Banyak hospital-hospital kerajaan yang tak ada perempuan. Tak cukup staf perempuan, pakar dalam bidang ginekologi ni tak ramai. Jadi, adakah ini boleh dianggap darurat untuk mereka mesti kena dibenarkan untuk tengok dan juga untuk sambut kelahiran supaya nanti mereka boleh pilih kepakaran mana mereka nak masuk dan akan terus ada pakar dalam bidang ni. Ini kira darurat ke tak? Darurat ke tak ni? Bukan darurat kesihatan, tapi apakah dia sangat penting untuk dikekalkan sistem ni supaya akhirnya kita tak kekurangan pakar dan akhirnya takkan berlaku krisis kesihatan yang besar. Penting tak benda ni? Jadi keputusannya apa? Boleh ke? Ikut suka. Saya nak cerita ni supaya kita nampak yang fatwa ni tak senang. Kan? Untuk buat fatwa, banyak perkara yang perlu dibawa ke meja pertimbangan. Dan kadang-kadang, setelah fatwa itu keluar sekalipun, pertimbangan kita, untuk orang yang dalam bidang fiqh juga akan melihat bahawa fatwa ni belum menyeluruh. Tak cover semua bidang lagi. Meskipun setelah kajian dilakukan dengan mendalam. Jadi itulah kerja fatwa ni susah. Saya nak bawa kesimpulan tu. Saya bukan nak jawab soalan ni boleh ke tak boleh. Majlis fatwa kena buat keputusan lah. Sebab bila saya cek kebanyakan fatwa menceritakan ini darurat kesihatan yang
dibenarkan dalam keadaan darurat. Itu fatwa wilayah lah. Darurat dibenarkan. Tapi fatwa kena bahas satu bab lagi. Bab di mana kes kelahiran berisiko rendah. Ini bukan darurat kepada perempuan tu. Tapi darurat untuk memastikan kesinambungan sistem perkhidmatan kesihatan kepada ibu bersalin. Ini lain pula ni. Setakat ni saya tak pasti fatwa dah sentuh ke belum. Kalau belum, fatwa kena kajilah bab ni. Tapi cuma ceritanya, janganlah mudah-mudah macam ustazah tu buat fatwa suka hati dia. Dia main lempak fatwa senang-senang. Yalah, mungkin kita pun kalau tak melihat isu ni, kita mungkin akan buat kenyataan yang sama. Tapi memerlukan kajian lanjut. Memerlukan kajian, memerlukan lihat semua dimensi dan buat fatwa. Hospital kerajaan ni bukan macam ni, masa wife saya beranak kat Sidra, bagi cerita sikit lah Sidra ni, kita buat pilihan sendiri. Sebelum beranak, seminggu, dia ada birth plan tu. Birth plan tu, doktor akan tanya. Dia akan tanya, nak siapa bagi beranak? Doktor ke midwife? Kita tanyalah masa tu, nak doktor perempuan boleh tak? Dia kata doktor tak boleh, ikut shift. Laki kerja, laki bagi beranak. Perempuan kerja, perempuan bagi beranak. Tapi kalau hang betul-betul tak mau perempuan, kalau tak mau doktor laki betul-betul, pilih midwife. Pilih midwife, doktor laki pun tak ada, doktor perempuan pun tak ada, doktor pondan pun tak ada. Tak ada langsung. Kalau pilih midwife, doktor pondan tak ada kot, saja lawak je. Mak-mak anda adalah ramai, doktor tak ada. Baik, balik kepada cerita kita. Dia kata itulah pilihan dia. Kalau nak pilih midwife, doktor tak ada kat situ. Kita tanyalah, ada risiko tak kalau pilih midwife? Tak ada risiko, memang midwife kerja dia bagi orang beranak. Kalau ada kes kecemasan, doktor akan masuk dan doktor akan take over pada bila-bila masa. Sama je. Ini di Sidra, dia bagi pilihan tu. Kita pun pilih midwife lah. Bila kita pilih midwife, bidan tu seronok lah. Dia seronok masa dia masuk kan. Dia seronok, oh, hang pilih aku, hang percaya kat aku. Dia macam, dia ni hargai kerja kita kan. Dia pun seronok. Ada kes masa Aisyah salin tu, lambat nak keluar. Doktor ketuk pintu. Nak masuk boleh tak? Nak masuk, nak tengok. Kita pun, wife sempat lah pakai tudung apa semua. Doktor tu masuk, tanya. Okay, dah lama dah ni, 2 jam lebih. Lagi 15 minit kalau tak beranak juga, saya kena masuk take over lah buat kerja ni. Tapi kalau boleh beranak 15 minit, tak ada masalah. Lepas dah beranak, nanti saya masuk balik. Alhamdulillah, ala kulli hal, lepas 5 minit, 10 minit macam tu dah beranak. Doktor tu pun lepas dah beranak, siap baru dia masuk, dia tanya-tanya, dia pun keluar balik. Tapi kita faham, ini tak boleh buat kat semua tempat. Hospital kerajaan buat macam tu bila nak habis kan. Satu masa 17-18 orang beranak, nak pergi tanya tiap-tiap bilik, jenuh lah kan. Tak sama lah kan. Keadaan berbeza. Itulah ceritanya. Tapi saya rasa, kalau dibuat undang-undang kan, kalau buat undang-undang yang kata perluaskan pilihan, kalau lah di Malaysia buat undang-undang perluaskan pilihan, siapa boleh pilih kalau dia nak midwife sahaja, tanpa penlibatan doktor, lelaki pun tak ada, perempuan pun tak ada, untuk kes berisiko rendah, mungkin boleh dipertimbangkan lah, kan? Dipertimbangkan untuk buat. Wallahu alam, ini urusan yang boleh dipertimbangkan. Cuma di sini dia punya tahap hormat tu lain lah. Lain, minta izin kan. Ialah hospital swasta, minta izin, boleh tak doktor tanya nak bawa student saya untuk tengok, boleh tak? Kalau kita boleh, dia bagi lah. Nurse, bidan pun tanya. Bidan pun dia punya level tinggi juga. Boleh nak bawa dia pun ada student juga. Bukan setakat doktor ada student. Boleh nak bawa student saya untuk tengok. Jadi kita bila izinkan masuk. Tapi saya tahu itu tak boleh buat kat hospital kerajaan yang deal dengan ramai kes dan sebagainya. Tak jadi. Jadi kesimpulan cerita kita ni nak abang, jangan mudah-mudah buat fatwa. Fatwa ni kena kaji, kena lihat pelbagai dimensi. Apatah lagi jangan mudah-mudah hukum orang dengan perkataan-perkataan yang teruk. Orang ni dayus dan sebagainya. Ini tak wajar. Ini tak wajar dan tak patut dibuat. Balik cerita kita. Kalau terbalik. Tapi masalah dia kan, kalau nurse yang rawat lelaki, ada lagi. Nurse yang rawat lelaki, tak ada siapa pula kisah kan? Walaupun ustaz-ustaz, Pak Haji, janggut panjang pun pergi ke hospital, tak ada siapa pula kata, saya tak mau nurse perempuan lah, cari nurse lelaki. Jarang pula kan? Tak pernah dengar pula orang request dia tu kan? Pelik pula kan? Macam mana? Isteri tak ada dayu. Ini kita dah bincang minggu lepas bab ni. Bab tu orang tak fikir pula. Tapi kadang-kadang, sudahlah, bab tu setakat ni dulu. Kita balik pada cerita kita ni, insyaAllah. Seterusnya,
Di antara peristiwa yang berlaku di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah pertelingkahan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Abu Dhar Al-Ghifari. Riwayat-riwayat menyebutkan pertelingkahan ini berlaku pada tahun 30 Hijrah. Kita tahu Abu Dhar Al-Ghifari ni seorang sahabat Nabi SAW yang memang betul-betul keras mengikut apa sahaja arahan Nabi SAW. Dia selalu mengambil pendirian yang susah untuk diri dia. Muka surat 459. Setengah jam dah kuliah baru kita buka buku. Baik, 459 ya. Abu Dhar Al-Ghifari ketika dia masuk Islam, kalau tuan-tuan masih ingat kita cerita dahulu di zaman awal Islam dalam kuliah sirah kita, Nabi SAW suruh dia duduk diam-diam dan masuk Islam duduk diam-diam. Dia nak juga pergi ke depan kota Mekah. Dia nak pergi iklan depan orang ramai dia dah masuk Islam. Dia nak juga. Sampai dia kena pukul. Orang pukul dia teruk, dia balik ke rumah. Esok dia buat lagi. Dia suka ambil pendirian yang susah. Itu Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia memang orang yang ada beberapa orang tulis dia berkata Abu Dhar ni mungkin high functioning punya autism kot. Orang kata lah. Wallahu a'lam. Saya tak mau komen bab tu. Tapi Abu Dhar ni dia ikut betul-betul apa Nabi kata. Dia waras dan dia seorang yang sentiasa ikut perang. Nabi suruh je dia ikut. Ikut betul. Dia pilih jalan yang susah. Itu dia Abu Dhar. Dia pergi perang, dalam perang Tabuk, Abu Dhar Al-Ghifari. Bila pergi perang, unta tak boleh jalan. Orang lain tak pergi, orang duduk di Madinah. Unta tak larat jalan, unta gemuk, tak ada, unta kurus, tak ada kenderaan. Dia susah sangat, unta tak jalan, dia tarik unta tu sampai dekat tentera. Dia nak buat betul-betul apa Nabi suruh. Dan dia keras. Nabi lihat dia, Nabi tahu dia ni keras. Nabi pesan kepada Abu Dhar Al-Ghifari, special untuk dia. Nabi kata, Ya Abu Dhar, inni uhibbuka wa uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Nabi kata, wahai ya Abu Dhar, wahai Abu Dhar, aku suka kat hang Abu Dhar. Dan aku suka kepada hang macam aku suka kepada diri aku sendiri. Benda yang aku suka kat diri aku suka juga dekat hang wahai Abu Dhar. Hang dengar dua nasihat ni, penting. Tengok hang punya perangai, hang punya tingkah laku. Aku ada dua advice untuk hang Abu Dhar. Dua advice dia apa? Oh, sampai orang kampung. Haji Azura beranak kat hospital ke rumah? Rumah tak? Okey. Dia kerja ketik. Baik. Balik kepada cerita kita, sambung cerita kita. Nabi kata kat Abu Dhar, aku suka kat hang apa yang aku suka kat aku. Aku ada dua pesanan untuk hang. La ta'muranna ala ithnain wa la tawallayanna malal yatim. Nabi kata, wahai Abu Dhar, dua pesanan aku kepada engkau, hang jangan buat uruskan harta anak yatim dan hang jangan jadi pemimpin kalau ada dua orang. Pemerintahan jangan jadi pemimpin kalau ada dua orang. Ramai orang salah faham di sini. Ramai orang salah faham. Dia berkata, Nabi tak bagi Abu Dhar uruskan harta anak yatim. Takut dia termakan. Ramai orang kata macam tu bila tafsirkan hadis ni. Takut termakan, Nabi tak bagi. Tak, bukan Nabi takut dia termakan. Dia kalau pegang harta, ni kita nak cerita. Kalau dia pegang harta, kita pun tak tahu apa akan jadi dengan harta tu. Silat-silat harta tu tak bergerak. Dia jaga betul. Dia bukan pasal makan. Dia jaga harta sungguh-sungguh. Orang yang tak layak, tak dapat. Orang yang layak dapat. Dia bukan nak makan untuk dia. Ini salah faham. Kalau orang kata, mungkin Nabi tak bagi, takut dia termakan kot. Dia bukan tu. Nabi tengok dia, Nabi kenal dia, Nabi tahu dia. Dia ni kalau pegang harta, ni bukan calang-calang orang pegang harta. Ini standard lain. Nabi kata, hang jangan uruskan harta dan hang jangan jadi ketua. Baik, apa yang terjadi? Kata-kata Nabi itu kepada Abu Dhar lama berlangsung sampai di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Di Syam. Muawiyah menjadi Gubernur Osman. Zaman Osman lah. Zaman Muawiyah dah ramai orang kaya. Masa tu diceritakan separuh pertama pemerintahan Osman, negara jadi kaya. Hasil banyak. Apabila hasil banyak, di zaman Osman, di Syam telah timbul kelompok manusia yang kira orang kata apa? Tokan-tokan kaya. Banyak orang kaya. Banyak orang kaya, mereka bayar zakat. Mereka bayar zakat dan mereka hidup macam biasa. Abu Dhar buat satu gerakan untuk menghidupkan ideologi yang haram siapa simpan harta banyak selagi mana ada orang miskin. Jadi Abu Dhar gerakkan gerakan tu, dia bagi, dia influence orang awam supaya percaya yang orang-orang kaya yang simpan harta ni berdosa.
Antara syiar Abu Dhar pada ketika tu, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan juga perak dan tidak infak di jalan Allah, maka bagilah khabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Orang miskin akhirnya terkesan dengan da'iyah Abu Dhar. Semua orang sebut benda yang sama. Orang kaya ni akan masuk neraka, orang kaya ni jahat, orang kaya ni akan diazab sebab tak tolong kami. Tersebar ideologi tu. Sebab Abu Dhar keras. Dalam sebahagian riwayat, Muawiyah satu ketika, orang tanya Muawiyah, harta yang banyak-banyak ni harta siapa? Muawiyah kata, hada malullah, harta Allah. Abu Dhar marah. Abu Dhar pergi jumpa Muawiyah. Ini bukan malullah, jangan kata begitu. Ini kata malul muslimin. Muawiyah kata, Allah pemilik harta bagi kepada siapa yang dia nak. Abu Dhar kata, aku tahu, di sebalik itu hang nak suruh orang kaya simpan. Ini malul muslimin. Lebih daripada apa yang perlu bagi kepada orang ramai. Muawiyah memang ada masalah dengan Abu Dhar. Dia tak boleh nak manage Abu Dhar di Syam. Sampai dalam sebahagian riwayat, dalam kitab-kitab sejarah disebutkan, Muawiyah satu hari dia nak test Abu Dhar. Dia ni betul ke cakap ataupun dia main cakap kosong lah. Nak test juga. Ramai orang politik ni, dia pun cakap je. Padahal tak buat pun. Saya bagi 100% gaji saya. Memang saya tak ambil. Padahal elang 2-3 kali ganda gaji. Ramai orang politik macam tu. Tapi kes ni Abu Dhar, Muawiyah nak test dia. Muawiyah bagi tahu kepada seorang pekerja dia, ambil ni 10,000 dirham, bagi kepada Abu Dhar. Bagi je kepada Abu Dhar. Pekerja dia tu ambil duit tu, pergi bagi kepada Abu Dhar. Malam, pergi rumah Abu Dhar, nah ada duit, khalifah bagi, governor bagi 10,000 dirham, ambil duit ni. Abu Dhar pun ambil duit tu, dia belanja semua. Dia belanja bukan belanja makan. Dia bagi semua duit kat orang. Esok Muawiyah panggil pekerja dia tadi tu, yang pergi bagi duit kepada Abu Dhar, kata kat dia, hampir jumpa Abu Dhar, kata kat dia, pergi habaq kat dia, kata aku tersilap bagi. Muawiyah suruh bagi kat orang lain, aku bagi kat hang, dia minta balik. Muawiyah nak test dia. Jadi Muawiyah pun kata kat orang ni, pergi minta balik. Kata duit tu orang lain punya. Kalau hang tak bagi balik, Muawiyah nanti bunuh aku. Mamat ni pun pergi kepada Abu Dhar, minta maaf lah. Tuan, saya tersilap bagi. Muawiyah suruh pergi bagi kat orang lain, saya pergi bagi dekat tuan. Dia kata kalau saya tak pulangkan balik, dia nak bunuh saya. Abu Dhar kata pergi habaq kat Muawiyah, lah ni duit tu tak ada. Aku dah spend habis, aku sedekahkan habis semua. Tapi kalau nak 3 hari aku kumpul, aku bagi balik dekat dia. Dan bila dengar tu Muawiyah tahu Abu Dhar ni bukan cakap kosong lah. Dia ni memang orang yang betul-betul dia bab harta jangan buat main dengan dia. Jadi dia pun tulis surat kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beritahu Abu Dhar punya masalah ni aku tak boleh nak kontrol. Baik bawa balik ke Madinah. Uthman kata bawa dia balik ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, Uthman tanya apa yang aku dengar berlaku di Syam, hang punya masalah dengan Muawiyah. Abu Dhar marah. Abu Dhar kata pandangan dia salah, pandangan dia tak betul. Bab harta, kekayaan, orang kaya bertambah kaya, harta mereka banyak, orang miskin tak ada harta, mereka banyak zakat, mereka bersenang lenang, tak mau bagi lebih. Abu Dhar kata tak boleh, haram. Masuk berdosa. Haram lah simpan duit banyak, orang miskin masih duit ada. Mana cukup zakat? Ketika tu dalam sebahagian riwayat, diriwayatkan Ka'ab al-Ahbar. Yahudi dia masuk Islam. Dia ni banyak meriwayatkan Israiliyat, dia banyak tahu kitab Yahudi. Lepas dia masuk Islam, dia juga pakar dalam Al-Quran dan ulama banyak meriwayatkan daripada dia. Jadi dia tafsirkan Al-Quran berdasarkan kisah-kisah Bani Israel. Itu kepakaran dia, Ka'ab al-Ahbar. Pakar dalam Quran, pakar juga dalam kitab-kitab ahli kitab. Ibnu Abbas riwayat daripada dia, ni kepakaran dia. Ka'ab al-Ahbar dia kata pada pandangan aku itu sedekah ajalah. Kau nak bagi-bagi, tak mau bagi, sudah. Yang wajib adalah zakat. Abu Dhar pukul dia. Abu Dhar ambil tongkat pukul dia. Wahai anak Yahudi, hang jangan buat pandai buat fatwa. Dia pukul depan Osman. Pukul Ka'ab al-Ahbar. Dia kata pandangan hang tak betul, hang anak Yahudi, jangan cakap banyak, duduk diam. Abu Dhar keras. Akhirnya Uthman bin Affan buat keputusan kepada Abu Dhar, kalau macam ni susah nak kontrol, hang duduk dekat sinilah. Abu Dhar kata, aku tengok bangunan-bangunan di Madinah telah tinggi. Di zaman Nabi SAW tak ada bangunan-bangunan begini. Dan Abu Dhar kata, Nabi SAW pesan ketika kami duduk beberapa orang dengan Nabi SAW, akan ada salah seorang daripada kamu ni akan mati berseorangan. Dan semua orang yang lain dah mati dah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kata Abu Dhar, dia sebut kepada sebahagian orang, semua sahabat-sahabat Nabi pada zaman ini setelah kematian Nabi SAW, kekayaan dan harta masuk dalam rumah mereka, kecuali aku. Dia memang betul-betul keras. Kekayaan dan harta tak masuk dalam rumah dia. Dia minta izin kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pergi ke Zabdah.
Lalu dia pun pergi ke situ dan ketika dia mati, dia keseorangan lah di situ. Ala kulli hal, kita dah cerita panjang lah cerita dia. Di solat jenazah dia disolatkan oleh ramai kaum muslimin. Jadi itu salah satu kisah yang disebutkan di sini. Muka surat 459, pertempuran di antara Abu Dzar Al-Ghifari dan juga, bukan pertempuran lah, selisih pendapat, dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Baik, seterusnya. Di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ada beberapa ijtihad Uthman yang menimbulkan kontroversi di kalangan para sahabat. Salah satunya apa? Salah satu kita dah bincang dahulu, iaitu kes dia pergi solat tamam ketika berada di Mina. Dia tak jamak ketika di Arafah dan Muzdalifah, dan dia sembahyang tamam semua. Arafah, Muzdalifah dan Mina. Para sahabat ramai yang mengkritiknya. Abdul Rahman bin Auf kritik, Ali bin Abi Talib mengkritik, Abdullah bin Mas'ud mengkritik. Tapi pada Uthman bin Affan, dia meneruskan. Kita dah bincanglah sebab apa dahulu, kenapa Uthman buat begitu. Dan ada juga beberapa orang sahabat pilih pandangan yang sama macam Uthman. Mereka anggap bahawa kasar ni adalah rukhsah. Kalau tak mau kasar, nak semayang tamam, boleh semayang tamam. Ada sahabat pilih pandangan tu, walaupun Nabi SAW sendiri solat kasar ketika di Arafah dan Muzdalifah, dan juga ketika di Mina, dan jamak ketika di solat kasar dan jamak ketika berada di Arafah dan Muzdalifah, kasar sahaja ketika berada di Mina. Apa lagi yang dibuat oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Antaranya, Sayyidina Uthman adalah orang pertama yang azan 2 kali hari Jumaat. Azan 2 kali. Zaman Nabi SAW, ada tak azan 2 kali? Ada. Semayang apa dia azan 2 kali? Subuh dia azan 2 kali. Sebab pada zaman Nabi SAW, satu, dia syariat. Dan yang kedua, hikmah di sebalik syariat tu, nak bagi tahu ke orang, bangun awal siap untuk subuh. Bangun awal, siapkan diri untuk subuh. Bangun awal, siap untuk tahajud dan sebagainya. Pada bulan Ramadan, Nabi SAW pesan kepada sahabat. Nabi pesan, la yughriyannakum adhanu Bilal fa innahu yu'adhdhinu bil-lail. Kamu jangan ditipu oleh azan Bilal. Kamu dengar bunyi azan subuh, dengar suara siapa? Kalau suara Bilal, kamu jangan ditipu. Bilal ni semangat terlebih, dia bangun-bangun, dia pergi azan siap-siap. Tak apa. Abaikan azan dia. Azan dia tu nak bagi peringatan supaya bangun dan bersedia. Hatta yu'adhdhina Ibnu Ummi Maktum. Sehinggalah Ibnu Ummi Maktum azan. Apabila Ibnu Ummi Maktum azan, Nabi kata fala ta'kulu wala tashrabu. Jangan makan dan jangan minum. Sebab Ibnu Ummi Maktum buta. Dia hanya azan apabila ada orang nampak cahaya naik di langit, orang pergi habaq kat dia. Dah masuk subuh, masa tu baru dia azan. Ulama khilaf lah macam mana azan tu betul-betul on time ke, kalau terlambat sikit ke, saya tak nak masuk bab tu. Tapi pesan, Bilal azan, hampa makan macam biasa je, relax je. Tapi Ibnu Ummi Maktum azan, berhenti makan, berhenti minum. Ada azan subuh 2 kali. Zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Madinah menjadi pekan besar. Ramai orang datang ke Madinah, ada orang jauh, ada orang dekat. Jadi timbul isu di mana azan semayang Jumaat, kalau orang yang duduk jauh, dia dengar azan, dia tak ada nak mai. Zaman tu nak kira waktu susah, kena tengok matahari. Tengok matahari nak agak susah. Kita ada jam, senang lah kan. Zaman Uthman susah. Jadi Uthman buat satu ijtihad. Untuk memudahkan orang datang, kita azan 2 kali. Ulama khilaf lah. Azan pertama Uthman tu sama ada dah masuk waktu ataupun awal. Yang kata awal, mereka kata nak bagi tahu ke orang ramai, sila datang ke masjid, nak dekat dah semayang azan. Kita di kampung-kampung, kita nak bagi tahu dekat waktu semayang, kita pasang mengaji. Kita pasang selawat dekat speaker masjid. Ala kulli hal, yang Uthman buat adalah azan yang pertama. Pandangan yang kedua pula, yang kata azan tu dah masuk waktu dah, sama juga. Mereka kata Uthman delay sekejap solat Jumaat, azan sebenar, sampai khatib naik ke mimbar. Azan awal ni sekadar nak kumpulkan orang. Tapi ijtihad ini tidak dibantah oleh sesiapa. Para sahabat terima. Sebab ada logik di sebaliknya.
Dan setelah zaman Uthman, dia diteruskan di zaman Ali, sampailah sekarang majoriti hampir ke semua negara Islam mereka buat azan 2 kali. Jadi ini ijtihad besar daripada Uthman. Kalau orang tanya apakah ijtihad yang menjadi amalan seluruh kaum muslimin, ijtihad Umar yang menjadi amalan seluruh kaum muslimin adalah solat tarawih berjemaah pada awal waktu selepas Isyak. Itu ijtihad Umar. Zaman Nabi tak? Nabi sembahyang di hujung malam beberapa hari dan Nabi berhenti. Tapi ada hujah lah, ada hujah. Apakah ijtihad Uthman yang menjadi amalan keseluruhan kaum muslimin? Azan 2 kali pada hari Jumaat. Jadi itu salah satu daripada ijtihad yang dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan seterusnya, apa lagi yang ada kat sini? Baik, antara perkara yang dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juga, beliau ubah polisi Umar yang membenarkan para sahabat untuk berhijrah. Dia benarkan siapa nak keluar daripada Madinah boleh keluar, boleh pergi ke tempat lain yang Umar tak bagi. Itu kita ada cerita. Bab seterusnya, bahagian keempat, penaklukan di daerah timur. Tak banyak cerita yang kita nak sentuh kat sini. Tentera Islam pada ketika itu sampai di Azerbaijan dan Armenia, dan peperangan tak jadi. Mereka berdamai dan musuh hantar kepada tentera Islam kembali bayar ufti yang dahulunya mereka bayar. Tabaristan juga berlaku peperangan di bawah pimpinan Sa'id bin Al-As. Ini tentera yang ramai diikuti oleh para sahabat. 4 Abdullah ikut, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Zubair, Hasan, Hussein dan semua sahabat-sahabat yang hebat ada nama di kalangan pemuda sahabat mengikuti penaklukan Tabaristan pada tahun 30. Dan pada tahun 31 juga terbunuhnya Yazdajir. Yazdajir ni adalah Maharaja Parsi. Maharaja Parsi yang di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia diserang berkali-kali dan akhirnya dia kalah dan dia lari. Tapi dia tak mati. Maharaja Parsi. Bayangkan zaman Nabi SAW ada 2 kerajaan yang besar, Rom dan Parsi. Wakil Rom terletak di barat, wakil Rom di Palestin dan juga Jordan, kawasan itulah Palestin dan Jordan, Syria. Dan Nabi SAW berperang dengan mereka, pertempuran di zaman Abu Bakar dan sampai ke zaman Umar, mereka buka Baitul Maqdis. Jadi Rom telah melupakan Syam. Syam jadi jajahan milik orang Islam sampai ketika inilah kemudian ada krisis dengan Yahudi berpindah ganda. Tapi keseluruhan kawasan Syria, Jordan, Palestin, umat Islam pegang. Kebanyakan kawasan di situ. Itu Syam. Rom melupakan terus kekuasaannya di situ. Tapi dia kekal berkuasa di barat. Parsi pula ketika itu wilayah jajahan dia sama besar dengan Rom. Sebesar-besar Iran, kawasan Iraq dan membawa ke segala stan-stan ni, Pakistan, Turkmenistan semua ni dikuasai oleh Parsi pada ketika itu. Kuat. Tapi berdepan dengan tentangan awal daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mula-mula Abu Bakar hantar ke situ Khalid Al-Walid buka keseluruhan kawasan Parsi, kemudian Khalid berpindah ke Syam, diteruskan lagi di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Parsi, raja dia sendiri tak ada tempat untuk tinggal. Merata-rata dia lari dah. Dia pergi ke Sijistan, dia pergi ke Khurasan, dia pergi ke Maru, dia pergi ke Karman. Dia berlari-lari daripada satu tempat dia berpindah ke tempat yang lain. Asalnya raja yang besar, sehingga tak ada tempat untuk dia tinggal. Dia lari je. Ke mana dia boleh lari, dia lari. Kita mungkin boleh ambil sedikit pengajaran di sini kan. Pengajaran ni kita lihat banyak kali juga. Satu hari orang tu di atas. Boleh jadi orang tu dalam beberapa tahun Allah Ta'ala ubah dia duduk di tempat yang paling rendah di atas muka bumi ni. Ini Allah tunjuk kepada Maharaja Parsi. Dia tak mati awal. Ketika dia diperangi oleh Abu Bakar, dia kuat lagi. Ketika dia diperangi oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Yazdajir, kepada ketika itu dia dah kalah, tak ada kerajaan. Dia berlari-lari. Di zaman Nabi SAW, apabila Nabi kata, La Kisra ba'da Kisra, La Kaisar ba'da Kaisar, tak ada lagi Kisra selepas ini, tak ada lagi Kaisar. Para sahabat rasa, bolehkah kita kalahkan Kisra? Nampak macam kuat. Tapi Allah takdirkan orang tu kalau Allah letak dia di bawah, dia di bawah.
Sekuat-kuat mana pun dia di atas, dia akan duduk di bawah juga kalau Allah takdirkan. Mana ada orang percaya yang Qaddafi akan duduk di bawah pada ketika dahulu. Ketika dia sedang berkuasa, tak ada siapa percaya. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dia di bawah lah dia. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini contoh besar yang Allah nak tunjukkan. Allah tinggalkan. Mana orang percaya Perdana Menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke nak duduk penjara? Betul ke boleh duduk penjara? Orang biasa pun tak masuk penjara. Takkan orang besar tu nak masuk penjara? Allah takdirkan jadi je. Dan boleh jadi lepas masuk penjara, kembali jadi Perdana Menteri semula. Boleh jadi. Ada kena menang siapa-siapa? Semua benda yang boleh jadi. Akhirnya, untuk kita masing-masing, bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita. Sebab akhirnya, wal aqibatu lil muttaqin. Yang terakhir, yang paling baik adalah untuk muttaqin. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan dikira berdasarkan penghujungnya. Jangan lihat orang yang di atas tu, bestnya dia ni duduk ke atas. Segala benda dia nak, dia boleh dapat. Kita duduk bawah, apa pun tak dapat. Jangan fikir begitu. Sebab kita tak tahu apa akan jadi di masa hadapan. Ini contoh yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Parsi. Dan dia hidup dalam perlarian. Lari merata-rata. Lari daripada tentera Islam. Akhirnya dia pergi ke Karman. Di Karman, ketika itu dia adalah beberapa orang yang bersama dengan dia dikejar oleh tentera Turki juga pada ketika itu. Turki belum Islam masa tu. Turki bergaduh dengan berperang dengan orang Islam juga. Dia pergi ke kawasan Karman, dia diserang oleh tentera Turki dan dia terus lari lagi. Akhirnya dia pergi singgah di rumah satu orang tukang buat tepung. Itu pengakhiran seorang raja. Bayangkan raja paling besar, akhirnya dia hanya boleh bersembunyi di rumah yang paling kecil yang orang tak boleh kesan dia. Pengakhiran dia. Tak ada benda lain dah. Sebab Allah nak takdirkan hujung hayat hang jatuh dengan cara ini. Dan akhirnya ketika dia sembunyi di rumah tukang ni, dan dia dibunuh oleh tukang tu sendiri. Tukang tu tengok dia ni harta banyak, aku bunuh dia, aku kebai harta dia. Dia dibunuh. Hinanya satu orang yang dia besar. Kadang-kadang kita tengok orang ni nampak macam di atas. Kenapa Allah tak matikan dia? Allah simpan dia. Allah simpan Mamat ni, Kisra ni, Yazdajir, untuk tunjuk last kali sebelum dia mati dia hina. Tak ada tempat dah dia boleh bertahankan diri, pergi sembunyi ke rumah orang. Orang yang dia sembunyi itulah last kali makan dia, bunuh dia. Dan dia mati. Ketika dia mati, Kisra ni dia tinggalkan. Dia sempatlah kahwin dengan orang kampung. Kahwin ke hamba abdi, saya pun tak tahulah. Dia kahwin dengan satu orang perempuan kat situ. Perempuan tu mengandung. Dapat anak, nama dia Makhdaj. Anak lelaki nama Makhdaj. Keturunan raja lah. Keturunan Raja Parsi. Keturunan Raja Parsi macam keturunan Fir'aun juga. Jahat lagi kalau zaman tu. Berperang dengan Islam. Jadi, Makhdaj ni, dia anak hasil daripada bapa dia, Yazdajir. Anak Yazdajir, dia dapat anak perempuan 2 orang. Dalam riwayat dia ceritakan 2 orang anak perempuan. Salah seorang anak perempuan dia, ketika itu tentera Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, bapa dia Abdul Malik bin Marwan. Tok Wan dia Marwan. Ini keturunan Khalifah Bani Umayyah. Semua mereka kita dah cerita dulu kan. Minggu lepas kita cerita sikit. Ataupun 2 minggu lepas. Al-Walid bin Abdul Malik, ketika dia menjadi pemerintah, ketika itu orang pergi menjajah tentera Islam sampai ke situ. Qutaibah namanya, tentera Islam, panglima Islam di situ. Dia jumpa anak kepada Makhdaj, cucu kepada Yazdajir, anak perempuan. Dia ambil anak perempuan dia ni, anak keturunan diraja, dia ambil anak perempuan dia ni bagi kepada Hajjaj. Hajjaj pun dapat, dia beritahu kat Hajjaj, ini bukan calang-calang orang, ini cucu kepada Yazdajir. Hajjaj pun dapat, dia kata cucu Yazdajir, cucu raja, aku bagi dekat raja juga. Dia bagi hadiah kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Bagi kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Raja, bagi kepada raja. Al-Walid bin Abdul Malik kahwin dengan perempuan ni, cucu kepada Yazdajir, dapat anak. Anak dia Yazid bin Al-Walid. Khalifah juga, tapi dia jadi khalifah saja 6 bulan, lepas tu dia mati. Panjang cerita nak. Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. 5 keturunan raja. Cuma Yazid yang kelima ni, dia sekejap je, 6 bulan, lepas 6 bulan dia mati. Jadi keturunan dia gabung dua kerajaan beraja lah. Satu keturunan Muawiyah, satu lagi keturunan Yazdajir. Gabung dua-dua, Al-Walid
Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik. Masalah Yazid ni pula dia teruk. Dia ahli ibadat yang bagus. Ahli ibadat dia bagus. Tapi dia support Qadariyah. Imam Syafi'i rahimahullah kata dia ni penyokong kuat Qadariyah. Sehingga Mu'tazilah yang sokong akidah Qadariyah, mereka kata Al-Walid ni pada kami lagi bagus daripada Umar bin Abdul Aziz. Sebab Umar bin Abdul Aziz berpegang dengan sunnah, berlawan dengan mereka. Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik menyokong akidah Qadariyah. Asalnya datang daripada anak Yazdajir. Dan begitulah Yazdajir pun dibunuh dan dia dikalahkan di negeri Syam. Saya tak nak masuk bab pembukaan kota Syam, tapi panjang kan. Kita masuk lain kali lah. Kelas akan datang nanti baru kita cerita tentang pembukaan kota Syam, insyaAllah. Dan tak banyak, kota Syam sedikit je. Parsi sedikit saja, kemudian Syam. Kemudian lepas tu kita boleh cerita tentang detik kematian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey, kita berhenti. Okey. Pendek sikit lah hari ni. Sebab nanti kalau buka tajuk baru, panjang pula. Kalau yang sekali kan popular orang yang buat yang ulang apa-apa tu, yang Betulkan tulang. apa saya yang dia Ha. kalau pesakit tu perempuan yang perawat tu lelaki. Kalau pesakit tu perempuan, yang betulkan tulang tu lelaki, dan kita tengok cara sentuhan yang betulkan tulang tu bukan calang-calang, boleh tahan juga cara dia pusing-pusing tulang tu. Wallahu ta'ala a'lam. Aurat ni kan tuan-tuan, cerita tentang aurat, dia ada beberapa perkara yang beginilah. Ada beberapa perkara yang walaupun semuanya aurat, tetapi menyentuh tangan ataupun tersentuh tangan tak sama dengan menyentuh dada. Aurat, dua-dua aurat. Tapi sentuh tangan tak sama dengan sentuh dada. Demikian juga melihat telinga tak sama dengan melihat paha. Walaupun dua-duanya aurat. Kan, aurat sama. Sebab tu sebelum jawab soalan ni, saya nak cerita sikit. Ada orang bila dia nak bantah ustazah perempuan ni, nak bantah ustazah perempuan yang buat kenyataan tadi tu, dia pun kata, kenapa, apa beza pula? Kalau doktor lelaki tengok aurat perempuan tu bagi bersalin, aurat, perempuan tengok aurat juga, sama je, tak ada beza. Bukan, tuan-tuan dan perempuan, ada beza. Lelaki bagi bersalin dengan perempuan bagi bersalin, mestilah ada beza. Dia jangan buat kepala otak simple, sama je, dua-dua orang tengok pun aurat. Kalau ni tak boleh, tu pun tak boleh juga. Buat main-main. Takkan tak boleh beza? Ada beza. Lelaki yang tengok dengan perempuan yang tengok ada beza. Untuk perempuan yang tengok, itu proses biasa yang dianggap biasa. Lelaki yang tengok, para ulama katakan darurat. Tapi kita mungkin boleh berbeza pandangan. Penjelasan tadi nak anggap keperluan kesihatan, terpulanglah. Ada keperluan yang penting. Baik, dalam kes begini, jumpa doktor sakit telinga, buka sikit, doktor tengok telinga perempuan, boleh ke tak boleh? Balik kepada kes bekam tadi, bolehlah. Kawasan yang perlu bekam, dibekam boleh. Ataupun tangan, kaki terseliur, jumpa doktor. Itu beberapa bab yang kalau tak boleh buat pilihan, pergi ke hospital, doktor mana yang bertugas, laki ke perempuan, dia cek, yang mana-mana dia boleh cek. Tetapi dalam kes yang melibatkan sentuhan yang banyak, nak kena pusing sana, pusing sini, sentuh, ini tak ada keperluan. Ini tak ada keperluan. Pada saya, itu jawapannya lah. Jo kena tengok juga. Kalau kes mengurut yang betulkan tulang ni, dia kena peluk badan, dia kena buat sebagainya, tak ada keperluan. Jangan, dia tak sama. Kita jangan jadi literal. Tadi kata kalau sakit tulang boleh pergi jumpa doktor, cek tulang. Doktor tu cek tulang, dia pegang kaki sikit je. Lepas tu dia hantar hampir x-ray. Mana sama dengan pakcik ni yang peluk, pusing kiri kanan, prak-prak bunyi. Tak sama. Jangan literal. Beza. Kan? Benda tu bukan benda yang sama. Begitu juga. Dalam kes-kes pertimbangan manusia ni kena tengok lah juga. Jadi pada saya, dalam kes begini tak sama. Sama juga, tuan-tuan. Kalau siapa-siapa yang ada masalah, contohlah kalau ada masalah batu sikit dalam pundi kencing dia, laki contoh, ada masalah batu dalam pundi kencing. Kalau boleh pilih doktor laki, pilih doktor laki ya. Ada duit sikit, boleh bayar pergi klinik, hospital yang bagus yang ada doktor laki, pilih doktor laki ya. Kalau kes begitu.
Dia jangan pilih mana hospital yang doktor perempuan yang buat kerja ni. Jangan buat macam tu. Ini benda yang berat. Ini kalau ini darurat lah kira. Kalau tak ada duit dah, terpaksa pergi hospital kerajaan. Hospital kerajaan pun ada perempuan sahaja. Tak apalah. Tapi kalau mampu, pilih lelaki lah. Kalau bab-bab begitu, nak pecahkan batu yang duduk di dalam pundi kecing lelaki, pilih lelaki ya. Tapi kalau nak pergi dentist kerajaan, doktor mana yang ada, ambil je lah. Jadi pertimbangan masing-masing. Ada bab aurat yang ringan, ada bab yang melibatkan sentuhan yang banyak, anggota badan yang sepatutnya menimbulkan kemaluan pada orang. Ini kena dijaga lebih. So itu jawapan saya. Kena guna akai sama, jangan literal. Tak sama. Sentuh kaki sikit dengan peluk perak-perak, tak sama. Jangan duk anggap sama. Okey? Ada soalan isu semasa. Kan baru saya jual FIFA punya wang duit 22 riyal. Oh, dia jawab. Dah jawapan dia saya tak tahu. Itulah. Jawapannya kena tanya pakar dalam bidang tu lah. Bukan, saya tak tahu. Saya tak boleh jawab lah. Kena tanya pakar dalam bidang tu. Jadi kita berhenti setakat ni dulu untuk hari ni. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.